الله لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى muka surat 54. Alhamdulillah dapat kita menyambung pula pengajian kitab Minhajul Abidin ya, kita cuti 2 kali Sabtu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat kita jumpa pula malam ni dalam siri pengajian kitab tasawuf, iaitulah kitab Minhajul Abidin. Satu kitab yang nak baiki akhlak kita dari segi kita dengan Allah Ta'ala dan juga dari segi kita dengan makhluk Allah. Dengan Allah Ta'ala pun kita kena buat baik, dengan makhluk Allah pun kena buat baik juga, kerana makhluk ni Allah Ta'ala buat. Baiklah, sambungnya daripada hatunya kita mengaji dalam bab dengki. Dan terlebih elok kata Abu Ya'qub pada barang yang dibacanya, hei Tuhanku, sabarkan kami atas menyempurnakan nikmat atas segala hamba-Mu, dan baik kelakuan mereka itu hamba-Mu. Situ dah kan? Betul dah? Baik. Ini doa daripada Abu Ya'qub. Abu Ya'qub salah seorang daripada ulama sufi. Doa ni doa nak mengelak daripada deki kepada orang yang dapat nikmat. Kerana deki ni, takrif deki ialah cita-cita menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu pengertian dengki. Dengki ialah bercita-cita supaya hilang nikmat yang ada pada orang lain. Kalau kita perhati kepada pengertian dengki tu berasa pelik dah. Apa yang kita bersungguh nak cita-cita hilang nikmat yang ada pada orang lain? Apa kena mengena dengan kita yang kita susah tengok orang dapat kesenangan, kita pun mulalah bersusah-susah supaya orang tu hilang nikmat daripada orang tu. Sebab itulah orang dengki ni seolah-olah dia protes qada dan qadar yang Allah Ta'ala takdir nikmat ke atas seseorang yang dia deki itu. Dia tak kata, tapi seolah-olah dia kata, hei Tuhan, bapa memberi kekayaan kepada orang tu nya. Seolah begitu. Maka baiklah, dan terlebih elok kata, yakni doa Abu Ya'qub pada barang yang dibacanya Abu Ya'qub. Abu Ya'qub baca doa, hei Tuhanku, sabarkan kami atas menyempurnakan nikmat atas segala hamba-Mu. Ya Allah, kurniakanlah sifat sabar kepada kami atas menyempurnakan nikmat-nikmat yang Engkau kurnia kepada hamba-hamba-Mu. Ya Allah, Engkau beri nikmat kepada jiranku, kaya raya, senang dan sihat walafiat. Semoga nikmat dia sempurna dengan kehidupannya, dan baik kelakuan mereka itu hamba-Mu. Ya Allah, dengan dia dapat nikmat, biarlah dia bertambah takwa.
Ya Allah, jiranku tu dapat nikmat pula, biarlah dia syukur dengan nikmat tersebut. Ya Allah, dia tu bertambah pula naik pangkat, biarlah dia dekat denganmu ya Allah. Ini doa orang soleh bila dia tengok saing-saing dia atau jiran dia dapat nikmat. Pernah tak kita berdoa sedemikian kepada jiran-jiran kita dapat nikmat, atau saing-saing kita naik pangkat tempat kerja? Pernah ke tak kita berdoa sedemikian nak mengelak daripada dengki? InsyaAllah bila kita baca doa ni, kita tak dekilah kepada sesama kita. Tempat kita kerja, saing kita naik pangkat, kita tak naik pangkat, lalu kita berdoa, Ya Allah, Engkau sempurnakanlah nikmat yang ada pada dia. Ya Allah, dengan nikmat yang Kau kurnia, mudah-mudahan dia bertambah takwa kepadamu ya Allah. Kalau ada doa sedemikian, selamatlah kita daripada dengki. Tengok jiran kita dapat nikmat, kita berdoa selalu, Ya Allah, Engkau kurnia nikmat kepada jiranku, mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dia bertambah takwa kepadamu. Barulah hati kita selamat daripada hasad dengki kepada orang yang dapat nikmat. Kerana berdengki ni dia berkait dengan nikmat aja. Dan ketahui olehmu, kalau dalam Quran doa dianya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa ni selalu baca dalam doa sembahyang mayat. Biasanya sembahyang baca doa itulah, doa akhir dia. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang yang biasa semaya maya dia retilah doa tu. Hujung tu doa nak selamat diri kita daripada hasad dengki. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakitnya, yakni penyakit hasad dengki ni, membinasakan atasmu ta'at. Itu kata Imam Ghazali pula, bahawasanya penyakitnya, yakni penyakit hasad dengki tu, membinasakan atasmu ta'at, yakni ta'atmu tu tak ada pahala. Ibadat yang kita buat hangus dengan sebab dengki kepada orang. Ini bisanya dengki atau tajanya dengki ni, dia boleh merosak pahala taat kita kepada Allah Ta'ala. Acu kita fikirlah, kita kan nak pergi buat haji, kalau daftar sekarang puluh-puluh tahun baru boleh pergi. Itu tak buat haji biasa. Daftar tahun ni puluh-puluh tahun baru boleh pergi. Kalau pergi ikut swasta, hampir-hampir 30,000 seorang. Kalau sekelami dekat-dekat 60. Banyak tahun tunggu siapa bahasa boleh pergi. Buat hajinya 4 hari 5 hari je. Tunggu tu puluh-puluh tahun. Kalau pergi ikut swasta, hampir-hampir 30 tahun atau 30,000 atau 30,000 lebih. Allah lamanya masa nak nunggu. Kalau ikut swasta agak Allah maha gila. Moga piti hadap lek gapo dah. Ya betul dah. Tapi dengan penyakit dengki ni boleh hilang pahala haji tersebut. Bayar kalau kita duk tunggu saja berpuluh-puluh tahun. Nak boleh ke buat haji sekali je, bukan nak banyak kali, sekali haji fardu je. Siapa masa boleh buat. Tapi kita tak ngaji bab deki, kita deki kau habis pahala haji. Kita tak berasa pahala tu habis. Bila kelip akhirat barulah berasa, baru nampak. Tak, kita tak lepas daripada akhirat. Tu jaga bahaya deki tu.
Tu baik. Ni maksud Imam Ghazali kata dengki itu membinasakan atasmu ta'at, mana pahala ibadat kita tu tak ada. Dan lagi pulanya bahaya dengki ni, sebab orang dengki ni dia khenak orang ada dengki tu. Sama ada dia khenak dengan mulut dia, mengopak, dia menguduh. Padahal dah tu nak angus pahala dia tu, padahal dengan perangai jahat dia tu. Dengan sebab dekilah suami isteri jadi cerai-berai pun ada. Dengan sebab dekilah adik-beradik jadi putus hubungan silaturahim. Dengan sebab dekilah orang kerja sejabat kena tukar pergi tempat lain. Dengan sebab dekilah orang anak naik pakat lala tak jadi naik. Takkan nyanyi balah tu. Akhirnya dengan berpunca daripada dekilah. Dan membanyakkan atasmu syirik nafulak dah. Orang deki juga menyebabkan dia syirik dengan Allah Ta'ala. Dia tak sedar orang tu dapat nikmat tu dengan kurniaan Allah. Bukan semata-mata usaha dia, sabar je usaha dia. Hakikatnya Allah Ta'ala nak kurnia dah nikmat ke atas dia. Dan maksiatmu lagi pula derhakamu kepada Allah, dan menegah daripadamu kesenangan diri. Tengok, ini penyakit-penyakit hasad deki. Orang yang ada penyakit hasad ni hidup tak bahagia. Ini boleh tengok atas dunia lagi dah. Orang yang ada hasad deki, ya hasad deki semati lah. Hasad deki yang kuat, yang sungguh-sungguh serta dengan perbuatan, dengan perkataan ni. Kalau kita tengok hidup dia tak bahagia, tak bahagia. Ni kesal daripada hasad dengki. Dosa pertama yang berlaku di langit gak, itulah dosa iblis deki kepada Tuhan. Itu dosa pertama yang berlaku di langit, iaitulah dosa iblis. Iblis tak sujud kepada Tuhan ni berpunca daripada dekilah. Iblis deki kepada Tuhan kerana Allah Ta'ala suruh sujud kepada Tuhan. Sedangkan dari segi perbuatannya, Allah Ta'ala buat iblis dengan api, daripada api tak ada daripada tanah. Jadi iblis ni berasa diri dia lebih daripada Tuhan, kerana buat daripada api tu berasa lebih. Dia tak sedar walaupun lebih api pun siapa dia yang buat kalau tidak Allah Ta'ala. Halal itulah oleh kerana deki kata ada, dia tak turut perintah Allah. Bila tak turut perintah Allah, dia enggan, dia takabur nah pula. Bila takabur, Allah Ta'ala halau keluar daripada syurga, keluar daripada langit, turun bumi. Dosa yang kedua hak berlaku di bumi, iaitulah dosa Qabil dengan Habil. Qabil dia bunuh Habil, Habil bunuh adik. Berpunca daripada deki jugalah. Kerana si adik ni berkahwin dengan kembar bagi Qabil. Kembar bagi Qabil ni comel, nikah dengan adik. Kembar bagi Habil ni tak comel, nikah dengan Qabil. Bermula daripada dengki itulah, meluak-luaknya dengki kepada adik ni, akhirnya ambil jalan pendek, bunuh Habil, mati kawan tu. Mati. Masa berlaku tu ayah dia tak ada tu, tak ada gilai. Kelik-kelik tengok tak ada dah. Ni tengok dah. Tu kesal daripada dosa dengkilah. Manusia sanggup bunuh saudara sendiri. Gak apa tah lagi saing sama saing. Berdiri sama-sama sendiri itu boleh jadi berpunca daripada deki jugalah. Siapa tahap tu? Tahap jenayah besar ada bunuh ni. Tu baiklah, orang yang ada sifat dengki hidupnya tak bahagia dan menegahkan faham hati, yakni tak erti hukum-hukum Allah. Orang yang ada sifat dengki dalam hati ni, dia tak erti hukum Allah, dan pertolongan yang dimana atas turunya. Lagi pula dia tak akan dapat pertolongan daripada Allah.
Bahkan orang hak dia deki tu senang semata-mata, senang sama. Bahasa nikmat Allah Ta'ala beri kepada orang. Dia hak deki ni gak duduk dalam keadaan murung dan dapat dengan yang dituntut, maka apa penyakit yang ada sakit daripadanya, daripada hasad deki. Imam Ghazali kata, gapo lagikah penyakit yang lebih buruk daripada hasad deki? Tak ada. Penyakit hasad deki lah lebih keji, lebih jahat, lebih buruk. Kerana deki dua perkara dia boleh merosak. Pertama, rosak pahala ibadat-ibadat kita. Yang kedua, dia boleh memperanda ke kehidupan masyarakat. Itu bahayanya dengki. Maka lazimkan olehmu dengan mengubatkan. Lalu itulah Imam Ghazali nasihat kepada kita, lazimkan. Bahasa lazim ni kalau kita gak mesti olehmu dengan merubat, yakni merawat dirimu daripada yang demikian itu, demikian penyakit dengki itu. Rawatlah penyakit sedemikian. Ingat, orang tu dapat nikmat Allah Ta'ala kurnia kepada dia. Kita pun dah sampai masa Tuhan nak beri dapat nikmat kaya juga. Dia sampai masa Tuhan nak angkat pangkat kita, akan naik darjat kita. Dia tu dapat Allah Ta'ala beri, kita tak dapat lagi, moga Allah tak beri lagi. Dia tu senang dengan keluarga dia, Allah Ta'ala beri kesenangan, biar ke dia lah. Apa kita nak susah-susah, apa kita nak ukit-ukit, apa kita nak ngupak-ngupak, apa kita nak soseh-soseh di belakang lah. Nak jeli-jeli mata, kheli-kheli berjuah mulut begitu. Buat penyakit-penyakit sedemikian. Bahkan kita sokong pula, alhamdulillah lah. Awak dapat nikmat, awak naik pakak, maju perniagaan awak. Itu puji pula orang yang dapat nikmat. Mudah-mudahan hati kita tak mari dah perasaan iri hati. Wallahu waliyut taufiq, dan bermula Allah Ta'ala lah waliyut taufiq, yang memberi taufik kepada kita. Mohonlah kepada Allah supaya Allah selamat kita daripada hasad dengki. Dan ada pun isti'jal pula. Ini pun salah satu perkara yang merosak ibadat kita juga. Hasad merosak pahala dan merosak masyarakat. Dan ada pun isti'jal, yakni menuntut segera atau gaduh. Gaduh dalam satu-satu ibadat, ini pun boleh merosak ibadat juga. Maka bahawasanya perkara yang meluput akan dia seseorang bagi segala yang dimaksudkan daripada kebajikan yang menjatuh akan dia seseorang di dalam ma'asi, dalam maksiat juga. Dan bahawasanya daripadanya lah, daripada gaduh jugalah nyata kebinasaan 4 perkara. Tengok gaduh dalam ibadat ni tak boleh juga. Supaya kita ngaji Quran lah, nak kita hak lidah berat, hak kita buta huruf, gak ngaji pula ngaji hak beromo sakit dah. 2-3 bulan tu duk eja sebutir lagi. Dan tok guru hak ngajar kita pun jukah sama. Allah 3 hari tu duk baca pipi tulah, bila nak boleh halih ni? Lambat dengan tok guru ni. Tak sedar aku, ane panggil gaduh. Minggu depan tak mari dah. Pergi cari tok guru lain pula. Tok guru lain lebih dekat pada tok guru tu lagi. Ngaji seminggu, kau apa ya tok guru ni? Tak mari pula minggu depan, dia panggil gaduh. Dia nak ngaji seminggu tu biar alih sama. Kira setengah tahun tu boleh khatam, nak panggil gaduh. Akhirnya 3-4 orang tok guru tinggal belaka. Bukan tok guru tinggal dia tinggal tok guru. Akhirnya Quran tak habis, Quran tak boleh baca. Duk saja gemari-gemari pula. Hanya panggil gaduh, nak sesuatu tak boleh. Dia kena ada tahap-tahap dia. Sabarlah kita. Setahun tak khatam, kita tunggu tahun yang kedua. Tak alih hari ni, kita alih esok. Kita ngaji ni bukan tujuan nak alih, nak boleh baca. Kalau nak alih sama, ngaji sore cepat boleh alih.
Begitu kalau gaduh tak boleh, jatuh dalam maksiat. Mana maksiat jahil. Putus asa malah ngaji aku, payah ngaji Quran. Kena penyak kau tok guru sama. Tok guru pula muda, aku tua dah. Nya penyak boleh nah. Malu kau tok guru Quran pula dah. Akhirnya kecewa tinggal tok guru. Akhirnya ilmu tak dapat. Bila tak dapat jahil. Jahil itulah satu maksiat pula. Satu maksiat juga jahil ni. Hati jangan gaduh dalam bab kita mencari perkara-perkara kebaikan, lebih-lebih lagi menuntut ilmu. Gapo dia kata, dan bahawasanya daripadanya daripada gaduh dan segera ni kebinasaan yang 4 perkara. Siapa-siapa gaduh dalam masa buat ibadat binasa. Pertama, bahawa menyahjalah orang yang abid, orang yang sedang ibadat akan martabat di dalam kebajikan. Ini gaduh bagi orang yang sedang buat ibadat dah. Tengah-tengah buat ibadat tu dia gaduh nak darjat di sisi Tuhan. Contohlah orang yang berzikir, orang yang amal tarikat. Dia duduk berzikir setahun 2 tahun, tak nampak ke satu pun. Aku duduk berzikir setahun dah, muka tak bercahaya lagi. Aku duduk berzikir setahun dah, tak nampak pun keramat-keramat. Bukan susah ada. Lalu dia pun berhenti daripada zikir. Tak jadi tarikat ni, kena ambil tarikat lain pula. Ambil tarikat hak nombor 2 pula. Ingat ada tarikat pertama tu. Amal tarikat yang kedua setahun 2 tahun, tak ada kesan gapo tak tubik cahaya kat bulu roma. Nak cahaya kat bulu roma. Tak jadi juga tarikat ni masuk tarikat yang ketiga. Kau tak jadi dah tu. Panggil tak sabar dengan darjat yang Tuhan nak beri. Tak boleh juga. Dalam bab kita buat ibadat, dalam bab kita berzikir ke, tunggulah Tuhan nak beri gapo ke atas kita. Tuhan nak akak darjat yang keberapa, anak tangga yang keberapa, serah ke Tuhan lah. Jangan kita inta darjat hak Tuhan nak beri tu. Dan menuntut istiqamah. Lagi pula orang yang gaduh dalam amal ibadat ni, dia akan terlepas daripada istiqamah dan bersungguh-sungguh, maka terkadang bersegera akan mencapai akan dia, dan tiada yang demikian itu waktunya. Kadang-kadang gaduh sangat nak Tuhan berilah, tapi tak sampai masa lagi. Maka ada kalanya bahawa lumpuh dan putus asa dan tinggal akan ijtihad yang bersungguh-sungguh pada ibadat. Maka diharamkan, diharam ni bahasa kita ditegah. Itu jaga malak kitab minhaj. Diharam maksud ditegah, bukan diharam tu berdosa dah. Ditegahkan demikian manzilahnya, yakni pangkatnya. Orang yang gaduh nak mencari pangkat di sisi Tuhan, gopoh-gapoh, maka Allah Ta'ala tak beri. Kalau Allah Ta'ala beri pun beri tak comel. Dan ada kalanya bahawa menyungguh-nyungguh mereka itu di dalam ijtihad, yakni bersungguh-sungguh buat ibadat dan mempenatkan dirinya, maka putus daripada demikian manzilah itu, maka iaitulah antara berlebih-lebih dan berkurang-kurang, yakni bersegera dan berlambat daripada keduanya. Daripada keduanya itu buah, yakni hasil daripada segera. Dan senyata telah diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sabda, Nabi jaga kita dalam bab ibadat. Panggil ibadat ni pun dia ada proses, ada step dia juga. Peringkat-peringkat dia, tangga A nak boleh pergi ke tangga B tu kena selesai A dulu. Bersabdalah ya Rasulullah, inna dinana haza matinun fa'awghil fihi birifkin fa innal mumbita la ardan qata'a wa la zahra abqa. Bahwasanya agama kami ini, yakni agama Islam, Nabi sabda agama Islam ini teguh. Matinun maksudnya teguh. Islam satu agama yang teguh.
Tak ada siapa yang boleh gugak Islam ni. Walaupun musuh Islam semenjak dulu sampai sekarang tak berhenti nak munah, nak menghancur, Islam tetap berdiri teguh. Maka dalamkan olehmu di dalam agama ini. Maka dalamkan olehmu, yakni masuk olehmu dan berjalanlah olehmu di dalam agama ini dengan perlahan-lahan. Nabi kata kita masuk dalam agama Islam dengan perlahan-lahan. Maksudnya kita beramal dengan ajaran Islam ni dengan pertengahan. Janganlah kita gaduh gondah sangat. Tengok Islam hak Nabi kita bawa dalam masa berapa tahun? 23 tahun baru selesai. 23 tahun baru turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Kalau Allah Ta'ala nak pendek 20 tahun Tuhan boleh buat. Nak pendek 10 tahun supaya Nabi Muhammad ni tak susah banyak, Tuhan boleh buat. Tapi nak ajar kepada kita dalam ibadat jangan gaduh. Dalam masa 23 tahun tu gapo Nabi tak kena khianat kau orang, macam-macam orang khianat. Hatta peringkat besar terpaksa kena tinggal Mekah pergi ke Madinah, iaitu hijrah. Hanya nak bawa agama bukan mudah. Dan tak boleh kita nak dapat dalam masa yang singkat, tak dapat. Kalau dapat dalam masa yang singkat bukan mari daripada Allah Ta'ala. Ataupun kalau Tuhan beri juga beri dengan cara lain, bukan dengan cara Tuhan redha dak. Hanya dalam bab kita buat ibadat Islam yang Nabi bawa dalam masa 23 tahun, bermacam-macam mihnah yang Nabi kita kena tepuh, hatta tinggal tanah lahir terpaksa kena hidup di Madinah nak pula. Berapa kali perang nak boleh ke Islam tertegak dalam masa 23 tahun. Seberapa ramai sahabat-sahabat yang gugur mati syahid kerana nak bawa Islam lah. Maka begitulah kita duduk dalam Islam, kita nak beramal dengan ajaran-ajaran Islam dengan perlahan-lahan. Jangan gaduh. Dan lemah lembut lagi pula dengan lemah lembut. Lemah lembut. Jangan dengan bekal, jangan dengan kasar, jangan dengan pongoh, jangan tak ada sifat sabar. Sebab kita nak mari tempat mengajar lah. Lebih-lebih lagi nak mari belajar di masjid anak ini. Kalau kita buat kata Allah payah parking tak jumpa, pusing sekali tak jumpa, pusing dua kali tak jumpa, kali ketiga pergi Pak Taka, payah tak ada parking. Lepas pada tu tak hari dah nah, payah parking nah. Allah masjid tu payah parking, merungut tetap parking. Tapi kalau bola stadium parking di Sutrain boleh jalan lagi, tak ada merungut gapo nah. Parking depan Wisma pergi masuk stadium tak ada gapo. Parking di pasar Khadijah jauh parking, tapi boleh jalan molek. Tak ada mengurut kepada pihak MPKB ke, mengurut kepada ahli majlis ke, tak ada. Tapi hak masjid mengurut lalu dah payah. Ni tengok nafsu payah nak mari ngaji ni payah, bukan mudah. Bawa motor curi kat orang pula, Allah curi sungguh masjid tu ni. Tu uji pula kena. Ni payah nak agama. Bukan mudah kita nak ilmu, dan bukan cepat kita boleh dapat ilmu tu. Dia makan masa nak dapat ilmu tu. Kena sabar dengan lemah lembut nah. Walaupun ujian bertubi-tubi pun sabarlah kita, sebab kita nak benda besar. Apa besarnya ilmu tu. Maka bahawasanya sangat perlari ke kenderaannya itu, tiada bumi diputuskan. Gaduh setara mana pun nah, sama sekali kita tak dapat nak putuskan bumi Allah Ta'ala. Dan tiada belakang kenderaannya tinggal nah. Kejarlah setara mana, gaduh setara mana pun tak akan habis bumi Allah Ta'ala. Ya penatnya kita, ya letihnya kita. Dan pada misal yang berlaku perkataan orang, ada juga orang kata, jika tiada bersegera sampai, dan jika tiada bersegera, yakni jika tiada gaduh gondah, bersegeralah sampai, yakni kepada matluknya.
Kalau kita tak gaduh, siapalah ke matlamat. Sebagaimana kata pepatah, biar lambat asal selamat. Tak apa, biarlah lambat asal keselamat kita buat ibadat. Dan kerana demikianlah kata orang yang berkata lagi, kata ahli syair, senyap telah didapat orang yang berlambat setengah hajatnya. Orang yang berlambat dapat setengah hajat. Senyap adalah serta orang yang bersegera itu tergelincir daripada hajat. Allah misal mudah ginilah. Kalau kita mengaji sekolah zaman-zaman budak dulu, cikgu buat misal, kura dia berlomba dengan gapo, dengan arnak ada. Arnak ada. Arnak ni dia derah, kura lambat. Jadi matlamat dalam perlombaannya nak sampai ke garisan tu nah. Maka arnak ni dia berasa diri dalam derahnya, dia pun pecup lalu dah seru. Kura ni slow je, ngongak. Arnak ni bila dia berasa dia derah, dia berhenti sekerat, dia berhak apa kayu tidur. Bila tidur dia negara. Kawan ni slow-slow dia berjalan straight jalan. Akhirnya siapa di garis penamak dulu? Kura dulu siapa yang boleh keputusan kemenangan? Kura dulu boleh keputusan kemenangan. Ada pun anak gagal. Kih berasa diri tu telajak derah tu lah, akhirnya tak sapa ke matlamat. Gapa matlamat? Itulah kemenangan dalam perlombaan. Begitu juga dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kita gaduh dengan Allah. Jangan kita gaduh. Dah lambat sangat pun tak sih juga. Ustaz sudah mengajar baru sapa. Ini rugi juga. 5 minit lagi dia duduk, bunyi dah jalan. Lambat telajak tak sih juga. Cepat sangat siapa tak dapat martabat, tak boleh juga lah. Itu sederhana. Pendek kata begitulah, dalam bab ibadat kena ada jalan pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Dari segi makan martabat kita serah kepada Allah Ta'ala. Tugas kitanya sentiasa istiqamah dengan ibadat-ibadat. Begitu juga dengan zikir-zikir, sama ada zikir biasa atau zikir tarikat. Kedua bahawa adalah bagi abid hajat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Subhanaka ma 'abadna haqqa ibadatik, subhanaka ma syakarna haqqa syukrik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ni kita nak semayajak oleh kerana kita ni kemarah lama Kelantan. Minta Allah Ta'ala turun hujan rahmat jauh daripada